laksanakan, maka dikira sebagai melanggar perintah Allah. Bila sebut pasal hukuman yang kita nak belajar ni tuan-tuan, dia adalah tanggungjawab kerajaan, bukan tanggungjawab orang kampung. Mana orang kampung tak boleh buat hukuman yang kita nak bincang ni. Tak orang potong tangan kerana mencuri, tak boleh, walaupun hukuman ini ada nanti. Sebelum itu tuan-tuan, kesemua hukum syariat dalam Islam ini diperundangkan oleh Allah Ta'ala mempunyai maqasid syariah ataupun tujuan kenapa dia diperundangkan. Berbincang soal qanun jenayah, maka apa maqasid syariah ataupun apa dia tujuan Allah Ta'ala memperundangkan hukum dalam qanun jenayah? Yang pertama, bagi menjaga agama, menjaga akidah orang Islam supaya tidak terbesong atau tergelincir daripada akidah yang sebenar, yaitu tidak menjadi murtad dan wajib dijatuhkan hukuman bunuh ke atas bersalah jika mereka enggan bertaubat daripada berbuat sedemikian. Sampai bab nanti tuan-tuan sekalian kita tengok apa benda atau apa perkara yang membolehkan seseorang itu murtad, dan setelah itu berlaku proses bertaubat, maka kalau dia tak mau bertaubat juga, maka pada ketika itu hendaklah dihukum. Saya berbincang dari sudut undang-undang dan perkara-perkara yang berkait dengan undang-undang. Maknanya dia tidaklah begitu detail seperti belajar fiqh. Kalau nak belajar fiqh, kita kena buka kitab Qanun Jenayah Syariah yang Ustaz Said Ibrahim tulis tu, yang dekat. Tapi saya buat ini tuan-tuan sekalian, saya ambil daripada buku qanun, saya ambil buku sikit, ambil dari ayat dan sebagainya, saya buat satu kertas, ada 12 line. Nanti kalau tuan-tuan tak, untuk esok saya bawa, insya-Allah. Ada 12 line yang saya dah saringkan daripada buku 600 lebih buku surat. Saya saringkan jadi 12 line yang dibincang dari sudut undang-undang dan pelaksanaan dia, bukan detail dari segi fiqh. Kalau segi fiqh, dia kena baca kitab yang tebal. Ini dari segi undang-undang. Maknanya dia punya pentarifan agak lengkap, tapi bagaimana kita nak memahaminya, kita kena tengok dalam kitab. Okey, macam saya kata, hukum berjual beli dengan orang bukan Islam, saya jawab harus. Nak tahu macam mana, kita tengok kitab. Jadi yang kita belajar macam tu, maknanya sekadar untuk bagi tasawur atau gambaran pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, untuk jaga jiwa. Jadi maqasid syariah yang pertamanya nak jaga akal, nak jaga agama. Nak jaga agama itu Allah Ta'ala perundang-undangkan hukuman bunuh bagi pesalah murtad, itu pertama. Yang kedua, nak jaga jiwa manusia daripada dibunuh, termasuk juga menjaga anggota tubuh badan manusia, iaitu menjamin hak hidup dengan selamat dari dibunuh, dicederakan atau dilukakan, di mana yang melakukan salah itu akan dijatuhkan hukuman qisas ataupun dia. Maknanya yang kedua, Allah Ta'ala memperundang-undangkan hukuman qanun jenayah ini ialah untuk jaga jiwa, supaya tak ada orang kena bunuh ataupun jaga anggota supaya tidak ada yang disederhanakan. Untuk menjaga itu Allah Ta'ala qanunkan atau jadikan satu perundangan yang namanya qisas dan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nak menjaga akal fikiran, menjaga akal fikiran manusia daripada rosak dan hilang fungsi disebabkan minum arak atau minum minuman yang memabukkan, di mana mereka yang bersalah akan dikenakan sebatan mengikut qanun jenayah syariah. Okey, yang ketiga, tujuan nak sekat orang daripada akal dia tak boleh guna. Sekarang tuan-tuan ada depan sini, akal semua boleh guna. Kalau saya tanya, 2 campur 2 apa 4? Kalau buat begini, apa kesan dia? Tuan-tuan boleh jawab. Itu makna akal tuan-tuan berfungsi. Ketika tuan-tuan melangkah macam kaki piramli itu yang bersilang, itu makna akal tuan-tuan sudah rosak disebabkan minum minuman yang memabukkan. Untuk sekat daripada minum itu, Islam bagi hukuman terhadap kesalahan minum arak. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga nasab keturunan, menjaga seseorang dari melakukan perzinahan agar terjamin kesahihan nasab dan keturunan, lalu disyariatkan perkahwinan. Mana orang individu melakukan
misalnya zina akan dihukum sebab, dan di luar negeri bagi muhsan, bagi ghair muhsan, atau dirjam sehingga mati bagi orang muhsan. Nanti kita akan bincang muhsan itu apa, ghair muhsan itu apa. Cuma nak beritahu bahawa untuk sekat manusia daripada berzina dan untuk sekat daripada berlakunya anak tidak sah taraf, maka Islam qanunkan satu perundangan, hukuman dia rejam ataupun rodah dan buang selama 1 tahun sekat. Okay. Yang kelima, jaga harta. Islam mengiktiraf pemilikan harta dan menggalakkan usaha memperbanyakkan dengan cara yang halal dan suci. Islam melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan cara batil. Misalnya kalau hukuman berdasarkan peruntukan syariah atau iradah. Jika Islam mengiktiraf pemilikan harta, mesti ada satu undang-undang yang menghalang daripada orang memiliki harta orang lain cara salah. Tuan-tuan boleh banyakkan harta, tuan-tuan boleh pindah milik orang punya pada tuan-tuan dengan syarat-syarat berikut. Contohnya syarat jual beli, kan? Ataupun syarat hibah, beri, hadiah, sedekah dan sebagainya. Curi tak boleh. So bila tak boleh curi, Islam bagi satu hukuman, curi kena potong tangan. Merompak tak boleh. Maka kalau berlaku rompakan, Islam bagi hukuman di masyarakat, potong tangan kanan dan kaki kiri. Itu hukuman. Inilah 5 maqasid syariah yang terkandung di dalam Islam untuk menyekat daripada manusia berbuat kesalahan. Cuma kalau kita tengok di mutakhir ini ada intelektual kita yang boleh ditambah jadi 6 maqasid syariah, iaitu menjaga ma'ruf atau menjaga kehormatan. Sebab ada banyak sangat abang fitnah dan sebagainya, maka ulama yang kontemporari ini menambah satu lagi, dia tambah menjaga kehormatan, iaitu diqanunkan kesalahan qazaf. Yang ini tak ada dalam kertas. Tentu saya tak baca pada tuan-tuan tu, dia siapa yang record atau tulis. Nanti kalau masuk 5 maqasid syariah, tuan-tuan tahu, kata aku tahu ada 6. Ada satu lagi, iaitu menjaga kehormatan. Jangan fitnah orang. Jika fitnah atau mengadakan sesuatu dan mengumpat atau mengadakan sesuatu yang tidak ada, yang ini boleh dimasukkan dalam maqasid yang ke-6 yang tak ada dalam tulisan ini, iaitu had qazaf. Jadi ini 6 ataupun 5 maqasid syariah yang Allah Ta'ala perundang-undangkan. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala yang jadikan manusia, kan? Jadi takkan dia nak bagi manusia itu beramal mengikut hawa nafsu dia ataupun apa yang dia faham. Jadi Allah Ta'ala bagilah hukuman-hukuman ini untuk diamalkan oleh manusia supaya dia boleh menyebabkan tercegahnya beberapa kesalahan di dalam dunia ini. Cuba kita lihat Rasulullah memerintah Mekah dan Madinah 23 tahun, tidak sampai pun 5 kes zina yang kita dengar, yang kita tahu, kan? Kalau ada pun katalah bawah 10. Tapi apa macam dengan negara kita? Berapa banyak kes bunuh yang tuan-tuan dengar dalam sejarah Rasulullah SAW yang perintah 23 tahun? Apapun kita katakan bahawa itulah sebab kenapa adanya peraturan yang ditentukan oleh Tuhan sebagai bos nombor 1 kita, yang dia tahu apa yang sepatutnya dilakukan oleh manusia. Okey, ya? Kita masuk hukum hudud yang pertama, iaitu zina. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan pasangan suami isteri dan subhan tidak termasuk dalam ta'rif wanti syubhah. Apa maksud zina? Hubungan seks yang berlaku di antara lelaki dan perempuan yang persetubuhan itu tidak masuk wanti syubhah. Apa maksud persetubuhan? Yaitu kemasukan atau penetrasi zakar lelaki dalam faras perempuan setakat takak, atau senang kata takut, atau bahasa mudah cakap setakat rombau. Masuk setakat itu nama dia zina. Keluar mani, mengandung tak mengandung, itu soalan. Tapi dia tidak termasuk dalam wati syubhah. Wati ini maksud dia persetubuhan. Tak boleh ngampun nama anak wati. Sebab wati itu persetubuhan mana? Kalau dia buat nama dia nama wati, cahaya persetubuhan. Arab kata comfort. Orang kita dah dulu-dulu, sekarang sudah banyak kesedaran. Sekarang lagi 5 bulan
isteri nak bersalin, dia pergi scan dekat hospital, kita kata anak perempuan, dia dah kalau cari nama dalam buku, dalam internet dan sebagainya untuk ubah nama anak dia. Tapi Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Baharu Wilayah Persekutuan, dia sebut nama terbaik ialah yang ada paling banyak 2 suku kata lah, kerana anda pasti akan memanggilnya. Paling banyak 2 suku kata. Kalau ada 3 suku kata, anda tak panggil. Nama apa anak? Nur Syafiqah. Tuan-tuan boleh panggil Nur Syafiqah. Tapi kalau tuan-tuan bubuh Nur Syafiqah Humairah, tuan-tuan panggil anak. Kita panggil Nur Syafiqah, tidak tak ikut saja. Lagi naik. Kan? Tuan-tuan yang hadir pergi muka, cuba tuan-tuan tengok Nimtek Awara. Dia bubuh penuh nama dia. Penuh nama dia. Dekat sejengkal dia punya Nimtek. Nama dia penuh. Kan? Sebab itu yang betulnya kita bubuh nama, panggil anak tu. Kita bubuh nama betul kan? Tapi kita gemar bubuh nama anak banyak-banyak, tapi kita tak panggil. Yang tu tak ada dalam nota saja tambah. Wati syubhah maksud dia ialah orang tu rasa persembahan itu halal, tapi setelah dia disedarkan syubhah itu dikatakan haram, maka itulah wati syubhah. Anak, kalau jadi anak sabit kasar. Ini kalau orang buat teka-teki, bila anak boleh jadi wali kepada ibu dia, anak wati syubhah boleh jadi wali pada ibu dia. Kalau sekiranya hubungan seks itu berlaku di antara ayah dengan anak perempuannya, di mana anak perempuan yang merasakan itu suaminya dan ayah merasakan itu istrinya, hasil sebab itu dapat anak, maka dia sampai esok akun li'ab. Dia ada ayah, ab, jatuh, jad, lepas tu saudara lelaki situs bapa, akun syaqiq, lepas akun syaqiq, akun li'ab. Akun li'ab ialah anak. Kalau ada cerita tadi, maka anak yang lahir daripada syubhah dalam tasawur tadi dikira sebagai akun li'ab, anak sebab. Contoh, ayah nama Ali, anak dia nama Fatimah. Ayah wati syubhah dengan Fatimah. Ini tasawur hukum mungkin tidak berlaku. Mana mungkin tuan-tuan sekalian katakan, ayah nak bersama dengan anaknya dalam keadaan dia tak sedar kata itu anak-anak. Fatimah lagi anak nama Bakar. Orang tanya Bakar siapa? Ayah Ali. Orang tanya Fatimah siapa? Ayah Ali. Bakar siapa? Mu'ad. Fatimah. Bakar siapa? Ka'ah. Fatimah. Betul ya? Nah, itu jadinya akhun di awal. Itu wati syubhah. Hukuman zina, jika bersalah muhsan, maka persalahan adalah dihukum maupun rejam, iaitu dilontar dengan batu sederhana besar hingga mati. Orang tanya batu besar mana? Kita belum buat fatwa. Di dalam buku-buku kita ditulis sekitar bersalah dengan budak. Tapi kita belum buat fatwa. Orang tanya pasal betul buat fatwa, nak buat apa? Tak boleh pakai. Waktu cakap orang gerik itu. Nak buat pasal apa? Tak guna lagi. Orang tanya, kes culik nak bubuh kat mana? Kesalahan tu. Kes culik budak yang ada ramai hilang budak ni nak bubuh kat mana? Duduk ke tak sih? Kita kata tak ada hukum ni. Pasal apa tak buat? Fatwa nak buat apa? Tak ada hukuman tu, tak ada. Buat fatwa ada esok mahkamah sivil juga macam. Kan? Tapi kita tak ada masalah mahkamah mana pun cara yang penting ikut Islam. Kemudian kalau ghair muhsan, itu apa muhsannya? Orang yang pernah kahwin dan rasa nikmat persubuhan. Yang kedua, jika ghair muhsan, itu orang belum pernah berkahwin, tentulah dia belum pernah rasa nikmat persubuhan, maka dia dihukum rotan sebanyak 1 kali dan dibuang negeri selama 1 tahun. Berapa orang tanya, nak buang negeri, nak buang negeri? Ada kan negeri nak terima orang jahat? Esok kita warta Pulau Banding itu sebagai pusat tempat buang negeri untuk negeri Perak. Selama barangkali dia ada pulau mana dia beragam ni tu. Jadi kita letak orang yang 1 tahun kena buang negeri ni, dia boleh tanam tanaman pontan kat situ. Tak boleh buah 2 kali setahun apa dia. Padi contohnya, padi rumah. Tak boleh padi, tak boleh zat, tanam pisang. Pisang tak boleh tanam jagung. Di samping kerajaan bagi makan ada 12 hari sehari, dia juga menyumbang kepada kerajaan tanam pisang. Itu maknanya tempat buang negeri itu diwartakan. Sekarang ada lagi? Tak ada lah pasal hukum